Kita pada hari ini sekejap tadi ya, Fayed Afiq Al-Bakri bersama dengan saya N. Surendran, juga saudara Sivarasa Rasea, Latifah Koya dan Fadian Adwa sebagai peguamnya, telah membuat satu laporan polis. Saudara Fayed adalah pengawal peribadi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang. Dalam reportnya, beliau telah menyatakan bahawa pada 9 Julai, semasa beliau mengawal Datuk Seri Anwar, iaitu pada hari Perhimpunan Aman Bersih, pada masa mereka berada di dalam terowong di KL Central, beliau nampak barisan Light Strike Force menghadapi kumpulan yang termasuk Fayed dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan dan Bersih yang lain. Beliau melihat seorang anggota Light Strike Force mengacu senapangnya ke arah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai pengawal peribadinya, saudara Fayed dengan cepatnya menarik tangan Datuk Seri Anwar dan ke depannya untuk melindunginya daripada sebarang ancaman. Pada masa tersebut, beliau merasa satu kesakitan yang amat sangat pada pipi kirinya, yang sebenarnya disebabkan oleh kelongsong ataupun peluru gas pembedih mata terkena terus kepada pipinya. Ini menyebabkan kecederaan yang amat serius bagi saudara Fayed ya. Jika anda tengok, sebenarnya tulang pada pipi itu pecah ya, dan terpaksa memasukkan 5 plate titanium. Anda boleh tengok daripada gambar, jelas bekas seperti silinder yang kena daripada pemedih mata tersebut. Now, itu di sana. Now, beliau kemudiannya menarik dan berlari keluar untuk membawa Datuk Seri Anwar keluar daripada terowong, dan masa berlari satu lagi peluru gas pembedih mata jatuh melintas berdekatan Datuk Seri Anwar. Okey. Now, dua poin yang amat penting di sini. Yang pertama, jika saudara Fayed tidak menghalang Datuk Seri Anwar, nampaknya peluru itu akan mengenai Datuk Seri Anwar. Yang kedua, beliau jelas melihat anggota Light Strike Force itu mengacu gas senapang gas pembedih mata terhadap beliau. Saya juga nampak ada mengacu. Okey. Now, di dalam terowong, kita juga tahu selepas itu bahawa bilangan das tembakan yang dilepaskan ke dalam terowong hampir 12 kali. Kita ada bukti video ya. Hampir 12 tembakan dilepaskan ke dalam terowong, dan tembakan bukannya secara 45 degree tetapi direct atau sejajar, horizontal, terus ke arah mereka-mereka yang berada di dalam terowong. Okey, isunya yang pertama ya adalah salah sama sekali bagi pihak polis menembak direct ke atas sesiapa, dan jika kita lihat silinder gas pembedih mata juga menyatakan do not fire directly. Yang pertama. Yang kedua, di dalam terowong adalah tempat yang confined. Mengikut peraturan tidak boleh menembak begitu banyak kelongsong kerana gas itu akan menjadi terlalu tebal dan mungkin membunuh sesiapa yang menjadi mangsa. Okey, so kita lihat terdapat kesalahan yang besar dalam prosedur menembak tersebut. Keadaan ini amat serius. Bukan saja saudara Fayed kena, saudara Khalid Samad MP PAS juga kena di belakang kepala, dan juga seorang lagi juga kena pada kepala. Bermaknanya tembakan itu seolah-olah was intended to cause serious injury or death. Okay. Now, sedikit mengenai kecederaan saudara Fayed, amat serius. Saya percaya amat apart from kes Baharudin Ahmad, kes ini adalah amat serius ya, in terms of kecederaan. Ini adalah scan daripada bone. Ini bukan kartun ya. Ini adalah scan daripada scan sebenar pipi, CT scan pipi saudara Fayed. Anda boleh tengok di sini, ini adalah plate titanium yang telah dimasuk ke dalam pipi beliau kerana semua pecah. These are the 3, 4, 5 plate, titanium plates put into his. So you can see the seriousness. I'll show you the injury. The scan is very clear on the injury. Jika anda tengok, ini pipi biasa dia, ini pipi Fayed. Nampak di sini lubang melengkung, pecah di sini, ya.
then can you see the bone is all shattered and broken? See, this is the normal side, this is the broken side, and the whole piece. Now, semasa beliau berlari, selepas pipi pecah, sebahagian daripada tulang itu jatuh di dalam terowong, dan sebahagian tulang yang jatuh dalam terowong tidak dapat dicari. Oleh kerana itu sehingga ke sekarang, so a piece of his bone is still somewhere in the tunnel, and the doctor could not put it back. That's how serious these injuries were, and they are saying there's no police brutality. Okay, let me finish by saying that from what has happened in the tunnel, first, the direct firing of almost 12 cylinders. Second, the extreme concentration of the gases. We have no doubt as a legal matter that this case should be classified as the causing of serious bodily harm or attempted murder. We want this case to be classified as attempted murder because that the firing of the tear gas canisters direct can have caused death in those circumstances. The concentration of the gases can have caused death. So we are demanding that this case, the attack on the persons in the KL Central Underpass, including Datuk Sri Anwar and other leaders, and of course particularly Fayed, must be classified as attempted murder. When there was a arrest of Hindraf activists in 2007 after the November 25 rally, just because one person threw a stone at the police, the Attorney General Gani Patayal charged about 30 or 40 Hindraf demonstrators for attempted murder. That's just the throwing of a stone, hardly any injury. Look at this injury. Why has this case not been classified as attempted murder by now? I'm wondering. The shooting, deliberate and intentional shooting of tear gas bullets direct at people's heads is not just for Fayed's example. We had 3 persons who were hit directly on the head. Fayed is one, Khalid Samad is one, and Mr. Yu Boon Lai, another gentleman, was also hit on the head. All were in the same place. So this is not a coincidence. There was a deliberate attempt to fire at people's heads and injure them seriously. Mengenai mengemukakan saman, dengan pastinya saudara Fayed akan membawa kes saman sivil terhadap kerajaan. Okey? Kerana injury yang begitu serius kepadanya. Tetapi pada masa ini itu adalah separate, saman sivil. Sekarang kita mahu tindakan pendakwaan dan tindakan di bawah undang-undang jenayah diambil ke atas anggota-anggota polis, termasuk mereka yang mengarahkan dan memberi arahan supaya perkara ini berlaku. Bukan saja anggota yang menembak, tetapi siapa yang beri arahan, walaupun berapa tinggi tempat mereka ataupun kedudukan mereka, kesemua mereka mesti menjawab bagi insiden di terowong KL Central.